Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan keberangkatan ke pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan beberapa perkara berkaitan amalan-amalan tidak berintegriti yang berlaku untuk ditangani dengan tegas dan segera. Antaranya, amalan-amalan kronisme dan nepotisme dalam pentadbiran dan pengurusan pejabat ataupun di mana-mana organisasi lain, sikap pilih kasih, tidak bertimbang rasa dan suka mencari kelemahan atau kesalahan orang lain serta kebajikan warga kerja yang perlu dijaga dengan sempurna mungkin. Dalam titah, Baginda menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama warga kerja pejabat penerbangan Baginda yang berperanan besar untuk memastikan tahap keselamatan dan keselesaan terkini. Titah Baginda dalam setiap penerbangan Baginda dan ahli-ahli kerabat Baginda, pejabat tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan menyelenggarakan semua aset-aset supaya sentiasa berada pada tahap selamat dan optimal. Dalam kesempatan ini, beta terlebih dahulu sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peringkat warga kerja pejabat penerbangan ini di atas usaha ikhlas yang telah disumbangkan selama ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Beta berharap semua warga kerja akan terus berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan dalam segenap segi dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan. Beta percaya semua memahami keselamatan penerbangan bererti keselamatan penumpang. Beta telah memberikan kepercayaan yang tinggi dan tanggungjawab besar kepada penerbangan diraja untuk menjamin keselamatan beta berserta ahli-ahli kerabat diraja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, beta ingin mengingatkan kepada seluruh warga pejabat ini untuk tidak sambil lewat dalam menjalankan amanah dan tidak sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan yang telah beta berikan selama ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan keunggulan, keutuhan, keupayaan dan kemajuan sesebuah organisasi itu sangat bergantung kepada bagaimana ianya ditadbir dan diurus. Oleh itu, pucuk pimpinan yang dipilih untuk menerajui pejabat penerbangan harus sedar dengan amanah ini untuk dapat mengemudinya ke tahap yang paling cemerlang. Namun, kecemerlangan itu pula hanya akan tercapai jika pucuk pimpinan bersikap jujur dan berintegriti, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi dan menjaga dengan sempurna kebajikan pegawai dan kaki tangan bawahan. Amalan-amalan kronisme dan nepotisme tidak boleh bertapak sama sekali dalam pentadbiran dan pengurusan pejabat penerbangan ataupun di mana-mana organisasi lain. Beta tidak akan jemu-jemu untuk memberikan peringatan, teguran dan jika ianya berlaku,
maka beta tidak akan bertolak ansur mengenainya. Turut disentuh dalam titah baginda ialah punca kepada tekanan dalam kalangan warga kerja. Perlu diingat, pucuk pimpinan akan gagal melaksanakan tugas jika tiada ketulusan, keadilan dan kebijaksanaan. Lebih memburukkan keadaan ialah jika ianya ditambah dengan sikap pilih kasih, tidak bertimbang rasa dan suka mencari kelemahan atau kesalahan orang lain. Ini akan menjadi punca kepada tekanan, terutama di kalangan warga kerja di peringkat bawahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah melalui lawatan baginda yang memberi peluang kepada baginda untuk secara lebih dekat mengetahui kemaslahatan warga kerja di pejabat penerbangan baginda. Justru baginda menegaskan amalan-amalan yang tidak berintegriti yang berlaku di pejabat berkenaan untuk ditangani dengan tegas dan segera. Turut menarik perhatian beta adalah isu mengenai perbelanjaan. Beta mahu pejabat penerbangan ini benar-benar telus, amanah dan berhati-hati dalam menggunakan peruntukan yang telah disediakan. Setiap penggunaan peruntukan hendaklah mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. Perbelanjaan yang banyak tidak semestinya mampu untuk menjamin tahap kecemerlangan yang diingini. Amalan berhemah tanpa menjejaskan kualiti kebijaksanaan dalam mengambil keputusan atau tindakan dan kecekapan dalam mengoperasikan penerbangan dan pengurusan aset perlu diberi perhatian sewajarnya. Kebajikan warga kerja pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mendapat perhatian baginda. Menyentuh tentang pengurusan dan penggunaan aset. Beta difahamkan terdapat bangunan yang di bawah kawalan pejabat ini yang terbiar begitu saja dan tidak digunapakai. Jika ianya tidak digunakan, bukankah bersesuaian jika ianya dijadikan sebagai tempat rehat warga kerja? Sebaliknya, warga kerja menggunakan kontena-kontena sebagai tempat rehat. Apakah ini tindakan baik dalam menjaga kebajikan warga kerja? Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan warga kerja juga memainkan peranan yang penting selain pucuk pimpinan. Oleh itu, baginda menegaskan kebajikan mereka perlu dijaga dengan sempurna mungkin. Career progression dan capacity building mereka perlu diberikan perhatian. Ini akan dapat memastikan continuity dan warga kerja yang berkemahiran. Oleh itu, beta ingin mengetahui sama ada pejabat penerbangan ini mempunyai succession planning dan competency framework, khususnya bagi peringkat bawahan. Pucuk pimpinan juga harus peka dengan masalah-masalah dan keluhan-keluhan warga kerja dan menanganinya dengan bijaksana. Apakah pucuk pimpinan tahu terdapat segelintir warga kerja yang ingin memohon untuk berhenti atau berpindah dari pejabat
penerbangan ini. Apakah puncanya dan apakah tindakan yang telah diambil oleh pucuk pimpinan untuk menanganinya? Dalam kesempatan ini, beta ingin mendengar sendiri dari semua peringkat warga kerja pejabat ini mengenai isu-isu perlu ditangani bagi meningkatkan lagi keberkesanan pejabat ini. Pada keberangkatan ke pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba, baginda berkenan berangkat meninjau beberapa bahagian pejabat tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Wardi bin Haji Abdul Latif, pengarah penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pejabat pentadbiran dan bilik operasi antara yang menjadi perhatian baginda. Di sini tu. Bahagian administration. Everything okay here? Yes. 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 Terima kasih. Asalnya ada 9 orang, 11 di sana. Some on the CCTV. SOP yang lama yang harus diulang seperti semula. See you next time. Unit 747. Stationary. Okay. Pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus melaksanakan misinya memberikan perkhidmatan dengan mengutamakan piawaian keselamatan penerbangan yang terbaik. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke pejabat penerbangan baginda dapat memastikan warga pejabat terus berusaha meningkatkan keupayaan dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan. Perinciannya dimuatkan dalam sorotan keberangkatan ke pejabat penerbangan baginda. Beta berharap semua warga kerja akan terus berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan dalam segenap segi dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan. Beta ingin mengingatkan kepada seluruh warga pejabat ini untuk tidak sambil lewat dalam menjalankan amanah dan tidak sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan yang telah beta berikan selama ini. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Perancis berkongsi visi yang hampir sama mengenai isu dan cabaran yang dihadapi oleh Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, keperluan untuk mengukuhkan pemusatan ASEAN. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Bastille Day. Majlis diadakan malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehindatul Ala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tuan Yang Terutama Bernard Randolph Fab juga berkata hubungan dua hala antara kedua-dua buah negara adalah bercirikan hubungan rapat, tetap dan berstruktur. And Brunei for its unequivocal support.
Sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 tahun, 81 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin menerima pingat kerja lama. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada warga Jabatan Perdana Menteri atas jasa bakti dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras projek kerjasama penerbitan tafsir ilmi ayat-ayat kauniyat negara anggota Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS mengadakan mesyuarat jawatan kuasa pandu teknikal. Mesyuarat berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Mesyuarat dimulakan dengan sesi pembukaan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM Negara Brunei Darussalam. Acara diteruskan dengan ucapan sambutan daripada ketua-ketua delegasi dari Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Mesyuarat bertujuan untuk bertukar-tukar fikiran bersama ahli pakar dari setiap negara anggota MABIMS untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Juga diadakan penyampaian hadiah penghargaan kepada para delegasi. Delegasi negara anggota Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS diraikan semasa majlis makan malam. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Majlis dihoskan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Delegasi berada di negara ini bagi menghadiri mesyuarat jawatan kuasa pandu teknikal penerbitan tafsir ilmi ayat-ayat kauniyat dan mesyuarat jawatan kuasa induk teknikal potensi belia Islam MABIMS. Juga hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Saya berharap rakan-rakan kita selesa dan senang. Keadaan cuaca aktif dijangka berlaku sehingga hari Ahad ini dengan hujan lebat berpetir berserta berangin kencang sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam di kawasan darat dan 60 km sejam di kawasan laut semasa atau dekat hujan lebat berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di paras antara 0.4 dan 1 meter dan dijangka meningkat ke paras bergelora sehingga 3 meter pada hujung minggu. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan kejadian air pasang. Kejadian pokok tumbang dan tanah susur juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Keadaan laut bergelora berbahaya bagi operasi bot-bot kecil serta aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat cuaca boleh diperoleh menerusi platform-platform yang tersedia. $53 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah yang dianjurkan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Pusat Penumaan Darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha. Kempen bertujuan menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dalam kalangan warga BKISHHB dan orang ramai melalui cara mudah untuk menyelamatkan nyawa iaitu dengan menderma darah. Kempen derma darah diadakan di Bilik Pameran Istimewa Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri.